السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam hati yatim, kemudian aku lindungi hidup kamu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yang tidak ada petunjuk, kemudian aku bagi petunjuk dalam hidup kamu. Wa wajadaka dhallan fa'awa. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, kemudian aku senangkan hidup kamu. Cuma punya pesan kepada kamu, kamu yatim pada Allah. Pada anak yatim dan kami kamu penting mereka. Wa amma ila pada tanha. Kepada orang yang minta-minta jangan sekali-kali kamu beri mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan setiap nikmat iman yang dikurniakan kepada kamu adalah kamu bersyukur. Tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Yang dihormati Imam Penguji dan Hadiatan Kuasa Masjid, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang mengira sama mengaturkan rasa syukur dan tidak terhingga kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita pada malam ini, untuk sempat kita datang bertamu dalam rumah Allah ini. Nikmatnya kita kepada Allah, syukurnya kita pada Allah di atas pemberian yang Allah kurniakan pada kita, sehingga di saat mana orang lain tidak terpilih, tiba-tiba kita telah dipilih oleh Allah, didatangkan oleh Allah, dan kita senang untuk datang sujud dan kita rasa syukur pada Allah. Kita diberi peluang untuk kita bertamu dalam rumah Allah ini di antara maghrib dan isyak, di saat mana sibuknya urusan kerja harian kita, namun masih lagi kita diberi kesempatan sebegini. Mudah-mudahan kalau mana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah dalam rumah Allah ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, satu nikmat yang besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila kamu berjalan kemudian kamu berjumpa dengan taman-taman syurga, farta' biha, kamu ambillah kesempatan untuk duduk seketika dalam taman-taman syurga itu. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, majalisil ilm, majlis ilmu, katanya Rasulullah. Majlis ilmu ini satu taman di antara taman-taman syurga. Orang kita waktu mana sampai di Madinah berebut nak masuk di Raudah, nak duduk di Raudah, bahkan sanggup tolak menolak nak dapatkan Raudah. Tapi sayang, apabila kita balik ke Malaysia, kita duduk di Malaysia, orang kita tak berebut berada di Raudatul Ilmi ini. Kita berada di Raudah juga, Raudah yang di mana kita berada di taman-taman syurga Allah. Saat ini saat malaikat-malaikat mengembangkan sayapnya. Masa sebegini kita tahu masa yang besar nilai dalam hidup kita, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang betapa besarnya nilai untuk kita datang majlis ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berjaya membuang segala halangan-halangan, ataupun dia berusaha untuk mencari jalan untuk mendapatkan ilmu dalam hidupnya, maksudnya dia akan cuba untuk duduk dalam majlis ilmu. Halangan tadi banyak, hujan lebat. Halangan malam ni pula ada pertandingan PU pula.
apa ni disebut dengan pencetus ummah ke apa dia. Kemudian halangan lagi, berita perdana lagi, halangan banyak. Kira-kiranya kitanya banyak halangan, lalu kita berjaya buang halangan-halangan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan buang segala halangan-halangan jalan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni nak sebut gambaran bagaimana besarnya majlis ilmu. Lebih-lebih lagi lah majlis ilmu yang kita sebut pada malam ini, majlis yang kita namakan dengan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena dengan kebetulannya kita masuk dan diberi lagi peluang oleh Allah memasuki bulan Rabiul Awal pula. Di saat mana kira-kiranya sahabat-sahabat kita yang sudah menghadap di hadapan Allah, namun kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk nak tunjukkan rasa cinta dan kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita duduk dalam majlis ilmu sebegini, nak sebut tentang betapa besarnya nilai pengorbanan dan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ingatkan pada kita di saat mana jarak kita semakin jauh dengan Rasulullah, sejarak lebih kurang 1500 tahun. Jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan jarak yang sedekat, yang sikit saja, tidak. Tapi jarak ini semakin jauh dan semakin jauh. Dan biasanya jarak sebegini jarang orang nak ingat pada orang. Jarang sangat di kalangan kita nak boleh sebut lagi orang yang sejarak 1500 tahun jarak masanya. Para hadirin sekalian, bayang kalau ada orang tanya pada diri kita nama kita, boleh jadi kita boleh jawab. Kalau orang tanya nama, siapa nama datuk kamu, siapa nama ayah kamu, boleh jadi kita boleh jawab. Kalau orang tanya sikit lagi, siapa nama datuk kamu, kita boleh jawab lagi. Tapi kalau orang tanya banyak lagi, siapa nama datuk kepada datuk kamu, kita tak mungkin nak boleh jawab. Tak boleh jawab lagi kita. Tapi ada orang seorang kita kena jawab, walaupun dia tidak datuk kepada datuk kita, walaupun dia tidak sekampung dengan kita, walaupun dia tidak senegeri dengan kita, dan dia tidak serupa iras kulit dengan kita, tapi kita kena jawab. Siapa dia ni? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Rasulullah ni kita kena jawab. Sama ada kita tak nak jawab sekarang ataupun kita nak jawab sekejap lagi. Waktu mana kita masuk dalam kubur, orang yang pertama yang akan ditunjuk wajah di hadapan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk je dalam kubur, soalan ma rabbuka wa ma nabiyyuka. Siapa Tuhan kamu? Bagaimana kamu bertuhankan Tuhan kamu? Dibawa terus wajah Rasulullah, man hadzal rajul, siapa lelaki ini? Ma rabbuka wa ma nabiyyuka, siapa nabi kamu dalam hidup kamu? Kita kena jawab. Kena jawab. Kalau kita tak kena jawab, kalau kita tak jawab, tentu kita akan dipukul dan dipalu berhari-hari kita dalam kubur nanti. Punca apa dia tak boleh jawab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar dalam kubur. Kita bayang kita bangkit di padang mahsyar nanti. Bangun di padang mahsyar, masing-masing tak sibuk lagi cari isteri masing-masing. Masing-masing tak sibuk lagi cari anak masing-masing. Bangun di padang mahsyar, dalam Al-Quran cerita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Semua tak nak mengaku. Orang ni tak nak mengaku di antara satu sama lain. Kita tak pernah duduk satu daerah ya, masing-masing tak nak mengaku. Kita tak pernah datang satu masjid dia, kita tak pernah, masing-masing tak nak mengaku. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di antara saudara dengan saudaranya, di antara saudara dengan saudara, adik-beradik tak nak mengaku. Wa sahibati wa bani wa ummihi wa abi, ibu tak nak mengaku, ayah pun tak nak mengaku, anak pun tak nak mengaku, masing-masing tak nak mengaku. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di pada mahsyar, masing-masing sibuk memikirkan macam mana diri masing-masing. Fikir cari seorang je. Cari siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari Nabi Adam geleng kepala. Cari Nabi Nuh geleng kepala. Cari Nabi Musa geleng kepala. Semua geleng kepala. Nabi Isa AS kata, saya tak mampu lagi
Tak mampu, masing-masing tak mampu. Carilah seorang lagi manusia yang paling bernilai, khairul anam, sebaik-baik kejadian. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Cari Rasulullah. Alim ulama sebut besarkan nilai Rasulullah besar, sehingga kan oleh kerana besar nilai Rasulullah ini, dalam kubur cari Rasulullah, bangkit-bangkit di padang mahsyar cari Rasulullah. Kemudian lepas pada nak masuk dalam syurga, semuanya nak duduk sebelah-sebelah dengan Rasulullah. Semua berebut nak duduk sebelah Rasulullah je. Tak nak berebut duduk sebelah isteri, tak nak. Tak sibuk nak duduk sebelah dengan ketua kampung, tak nak. Ketua pegawai daerah lagi tak nak. Menteri besar lagi tak glamour. Di padang mahsyar masing-masing tak nak duduk. Duduk dengan Perdana Menteri pun tak glamour. Duduk dengan siapa? Seorang je nak duduk dalam syurga. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, bayang, oleh kerana jarak kita ni jauh, bangsa kita pula tidak sebangsa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian negeri pula tidak satu negeri dengan Nabi Muhammad. Anggap-anggap kalau kita tak buat majlis-majlis sebegini, tak ingatkan hari-hari sebegini, bila kita nak ingat pada Rasulullah? Dan Rasulullah ni semakin terbuang dalam hidup seseorang apabila seseorang mula tak kenal lagi dan tak mula mencintai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Lalu alim ulama jadikan tarikh-tarikh sebegini. Alim ulama jadikan masuk dalam bulan Rabiul Awal, ingatkan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bulan Muharram, ingatkan tentang peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bulan Rejab, ingatkan tentang Isra wal Mi'raj. Sentiasa ingatkan dengan tujuan apa dia? Tujuan satu je, nak suruh timbul dalam diri dan perasaan ini kecintaan pada Rasulullah itu biar semakin menebal dan semakin membesar dan semakin membesar, supaya apabila kita mati nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kenal muka kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku kita ni umat Rasulullah, dan kita sampai di padang mahsyar nanti Rasulullah akan panggil nama kita untuk diberi minum di telaga Kausar sewaktu mana berada di padang mahsyar nanti, sehingga kan kita layak sampai di akhirat nanti. Rasulullah panggil, mai duduk sebelah aku ni, kerana kamu sentiasa hidup dalam mencintai dengan apa yang aku cinta di atas dunia dah. Satu dah timbul daripada sinilah. Kalau para hadis kan hidup zaman Rasulullah, kita tak jumpa majlis sambutan Maulidi Rasul. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, kita tak jumpa majlis Isra wal Mi'raj. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, kita tak jumpa sambutan-sambutan yang kita sambut pada hari ini. Tetapi apabila kita jarak kita ni semakin jauh, alim ulama kena fikir macam mana nak suruh biar dekat walaupun duduk jauh, sehingga kan nak suruh walaupun kita berbeza bangsa, walaupun kita duduk dalam keadaan suasana yang berbeza-beza, fikir supaya bagaimana kita nak suruh wujud rasa kecintaan pada Rasulullah ini besar, yang bukan cinta pada jasad Rasulullah saja, tidak, bahkan cinta pada apa dia? Cinta pada perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga dibawakan dalam rumah tangga, dibawakan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam hidup kita. Yang ni besar. Menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kita duduk berselawat begitu saja, tidak. Tetapi menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya apa dia? Kita ambil Rasulullah, kita jadikan Rasulullah ni sebagai satu panduan dalam kehidupan kita seharian. Macam mana peribadi Rasulullah, bagaimana keluarga Rasulullah, bagaimana masyarakat Rasulullah, bagaimana negara yang telah dibina oleh Rasulullah. Yang ni kena ada. Sambutan bukan sekadar nak sambut, sekadar kita sambut memenuhkan program saja, tidak. Tetapi sambut yang dimaksudkan dengan sambut macam mana? Kita bawa apa yang telah dibawa oleh Rasulullah masuk dalam jiwa kita, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam masyarakat kita, dan kita bawa Rasulullah ini sepanjang perjalanan hidup kita sampai kita mati hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, yang ni yang kita kena faham benda yang paling besar dalam hidup kita. Sebab dalam Al-Quran Karim dia cerita manusia ni apabila hidup di atas dunia ni, dia berhadapan dengan halangan untuk mencintai Rasulullah. Kita ni akan ada halangan untuk cinta pada Rasulullah. Anda nak sebut sebelum daripada anda nak sebut tentang halangan ini, halangan cinta pada Rasulullah,
Anda nak sebut dahulu bagaimana cintanya para sahabat, cintanya para tabi'in pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali menyebut tentang cinta sahabat-sahabat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata kepada dia, sampaikan salam aku kepada yang disebut dengan Uwais Al-Qurni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, salamkan aku pada Uwais Al-Qurni. Rasulullah SAW gambarkan demikian. Apabila sebut salam aku untuk Uwais Al-Qarni, sahabat-sahabat tanya, siapa dia Uwais Al-Qarni? Sehingga kan Rasulullah kirim salam. Rasulullah kirim salam pada Uwais Al-Qarni. Lalu apabila tanya-tanya, Rasulullah SAW sebut, dia bukan di kalangan kamu, tetapi dia di kalangan umat selepas daripada kamu. Di kalangan selepas pada kamu. Sampai peringkat demikian. Nak sebut gambaran bagaimana Rasulullah SAW ini, apabila sampai demikian, sahabat-sahabat rasa cemburu. Sahabat-sahabat sebut, kenapa dengannya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia walaupun dia tidak hidup zaman kamu, dia tidak hidup dan tak bersama dengan aku, tetapi dia mencintai pada aku jauh lebih daripada kamu mencintai aku. Lebih daripada kamu cinta pada aku. Rasulullah SAW sampai peringkat Rasulullah kata dia, tuba liman ra'ani wa yu'minu bi, wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Rasulullah SAW sebut apa dia? Beruntunglah sesiapa yang dia melihat wajah aku, kemudian dia beriman padaku. Dia lihat wajah aku, dia beriman padaku. Maksudnya dia ikut segala apa yang aku ajar pada diri dia. Dia ikut segala perjuangan yang aku bawa. Rasulullah SAW sebut watuba, dan lebih beruntunglah liman lam yarani wa yu'minu bi, bagi orang yang tak pernah melihat wajah aku, kemudian dia beriman dengan apa yang telah aku bawa ini. Siapa yang tak pernah melihat wajah Rasulullah? Kita ni tak pernah tengok wajah Rasulullah, tak pernah pandang wajah Rasulullah. Tiba-tiba dalam keadaan tak pernah pandang wajah Rasulullah, kecintaan kita tu menjadi besar. Cinta bukan cinta pada jasad Rasulullah saja, tidak, tetapi cinta pada apa dia? Cinta pada perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah itu, yang besarnya membawa apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Para hadirin sekalian, malam ni anda nak sebut yang ni, di antara halangan dan juga cinta tadi, banyaknya yang disebut dengan yang perlu kita lalui dalam hidup kita. Halangan besar. Cinta itu membesar. Cinta kita kena semakin besar. Oleh kerana cinta kita yang besar ini perlu besar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena buang segala halangan-halangan kecintaan tadi. Halangan yang menyebabkan tak jatuh cinta lagi pada Rasulullah. Anda nak sebut dulu cinta sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat wajah Rasulullah kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat contoh yang mudah, siapa dia? Dalam sejarah, Khadijah binti Khuwailid, di antara manusia yang dia bukan sekadar cinta pada jasad Rasulullah, tetapi dia mencintai perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Cinta Khadijah. Khadijah ni para hadis kan tahu, seorang manusia yang kaya, cantik, manusia yang rupawan, cantik, dalam keadaan yang dia kaya. Waktu mana ramai orang meminang dia, semua dia tolak. Dia tolak. Tiba-tiba dia pergi berkenan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkenan dengan Nabi Muhammad. Di saat mana dia menolak cinta-cinta orang kaya yang datang. Datang orang kaya ditolak, datang orang kaya ditolak, orang ternama semua ditolak. Khadijah ni cantik, rupawan, manusia yang cantik, ummahatul mukminin. Cantik dia tu yang menyebabkan orang tergila-gila pada dia. Dah lah dia cantik, keturunan yang hebat, kaya pula, komplit set, senang cerita. Sempurna dalam hidup dia. Dalam keadaan sempurna itu, tiba-tiba dia pergi mencintai Rasulullah, seorang yang miskin, seorang pemuda yang tidak mempunyai ibu dan ayah, yang hidup dengan seorang bapa saudara. Para hadis kan boleh bayang, kenapa cinta pada orang yang demikian? Ya, kita kata Rasulullah muda, tetapi Rasulullah tak ada apa-apa. Rasulullah tak ada harta benda. Kenapa Khadijah nak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ulama-ulama kata, kerana perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah itu lain daripada yang dibawa oleh orang lain. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menarik jiwa Khadijah. Jiwa yang fitrah ini suka kepada benda yang bersih. Suka pada benda yang bersih. Tarik
ditarik sehingga kan dia meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempelawa diri dia untuk kahwin dengan Rasulullah. Kahwin dengan Rasulullah. Kita boleh tengok bagaimana dia menghayati perkahwinan dengan Rasulullah tadi. Cinta tadi, dia mengorbankan seluruh masa dia, tenaga dia, harta kekayaan dia untuk kerja-kerja perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana hebatnya cinta Khadijah. Cinta bukan pada jasad lagi, tetapi cinta pada perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni para ahli sekarang kita faham betul-betul. Kita ni bukan sekadar buat sambutan saja, tidak, tetapi kena buat sampai peringkat kita nak bawa perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sehingga kan waktu mana dia kahwin dengan Rasulullah, dia guna harta kekayaan dia, guna seluruh tenaga dia, sehingga kan menimbulkan kecemburuan pada Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, menjadi cemburu pada Khadijah binti Khuwailid. Kan Rasulullah tiap-tiap kali mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Aisyah, nama Khadijah sentiasa disebut dan diulang di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, alangkah indahnya hidup ini kalau ada Khadijah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Waktu mana masak je, Aisyah masak je, Rasulullah kata, Aisyah masak banyak ya, kuah tu banyak kan, kemudian kamu bagi kepada kawan-kawan Khadijah ya, kamu bagi pada kawan-kawan Khadijah. Yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Aisyah ummahatul mukminin, ibu kita ni juga cemburu. Sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, asyik nama Khadijah je yang disebut. Orang yang dah mati je sebut. Orang yang hidup ni tak nak sebut ke? Sebut nama orang yang dah mati buat apa ya Rasulullah? Ni yang masak ni siapa? Saya kan. Yang muda tu siapa? Saya kan. Aisyah radhiyallahu anha mula dabik dada. Kenapa nak sebut tentang Khadijah? Kenapa nak sebut tentang Khadijah? Khadijah kan dah wafat, kenapa mesti disebut tentang Khadijah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Aisyah, Rasulullah melihat bagaimana Aisyah dah mula dalam keadaan kecemburuan dia tu dah meningkat sangat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajah Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Aisyah, kamu tahu tak Khadijah ni siapa dalam hidup aku? Di saat mana tak ada orang yang menyokong perjuangan aku, dialah orang yang pertama yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Wahai Aisyah, kamu tahu tak bagaimana besarnya Khadijah ini? Di saat mana dia kahwin dengan aku, pada usia dia 40 tahun, dia melahirkan lagi zuriat seramai 5 orang lagi untuk anak-anak. 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun kahwin dengan Rasulullah pada usia 40 tahun. Tiba-tiba dalam usia 40 tahun tu dapat lagi zuriat. Orang kita kan 40 tahun ni dah berhenti tunjuk lampu isyarat merah dah. 40 tahun ni, alah tak larat lah bang, 40 tahun ni nak sebutnya sampai demikian. Khadijah binti Khuwailid usia 40 tahun kahwin, dapat lagi zuriat, 5 orang lagi dapat. Turun dapat lagi zuriat. Tidak ada daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain yang melahirkan zuriat, kecuali ada khilaf para alim ulama, ada seorang dua saja yang lain lagi. Khadijah binti Khuwailid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu mana saat mana dia bersama dengan aku, dia guna seluruh harta kekayaan dia, sehingga saat wafat dia hilang segala harta kekayaan dia, tetapi dia menjadi manusia yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan biasa bacakan sejarah bagaimana Khadijah binti Khuwailid saat mana dia hampir wafat. Dekat dengan dia wafat, dia terbaring, tak boleh bangun. Dalam keadaan tak boleh bangun, Khadijah binti Khuwailid ini, isteri kesayangan Rasulullah, ummahatil mukminin, ibu kita semua, dia dalam keadaan tak boleh bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riba Khadijah letak atas apa Rasulullah. Waktu mana letak atas apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usap dahi Khadijah. Dada dia berombak-ombak, naik turun, kejap-kejap kesat air mata. Nangis ni Khadijah, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah. Dia sakit yang amat sangat. Rasulullah tengok Khadijah ni sakit, menahan kesakitan, tak tahu nak buat macam mana. Hati seorang suami melihat seorang isteri yang kesakitan,
Nak buat macam mana lagi? Nak upaya apa lagi yang mampu ditolong? Tak ada nak tolong bagaimana lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bantal, letak bawah kepala Khadijah. Waktu mana letak di bawah kepala Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak di bawah kepala Khadijah ini, Rasulullah keluar berdiri di beranda di rumah dia. Waktu mana berdiri di beranda ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mengalir mata. Mengalir mata Rasulullah, menangis teresak-esak. Tengah-tengah Rasulullah menangis ini, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril datang jumpa dengan Rasulullah. Sebut ada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah hantarkan aku khusus untuk membawa salam yang datang daripada Allah kepada isteri kamu Khadijah. Allah kirim salam pada isteri kamu Khadijah." Allahu Akbar. Allah kirim salam, tuan-tuan. Kalau dah sampai Allah kirim salam, Allah kirim salam, tak adalah kemuncak hidup. Kita ni kan, kalau tuanku kirim salam, balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam, tak kena. Kalau kita ni ada pembesar kirim salam saja, lain terus. Ini Allah kirim salam. Sebut Allah kirim salam, datang cepat-cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk, riba balik Khadijah. Riba Khadijah letak di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lap peluh-peluh yang merecik keluar ini, sambil dalam keadaan mula lap peluh-peluh yang merecik keluar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Bisik di telinga Khadijah, "Ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam." Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang tak boleh bangun tadi, pegang kiri kanan ni, nak bangun, nak jawab salam Allah. Allah kirim salam. Bingkang bangun, duduk tegak, berdiri, bangun, angkat tangan dua-dua belah, sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebut je Allah, kamulah yang sejahtera ya Allah. Wa minkas salam, sejahtera ini kan datang daripada kamu ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kesejahteraan ini kembali balik pada kamu ya Allah. Fahayna rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan sejahtera ya Allah. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkanlah kami ke dalam syurga kamu darus salam. Sebut tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia rebah kembali, rebah di atas jasad Rasulullah. Apabila rebah saja, pegang tangan Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, dia cium tangan Rasulullah, dia sebut pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tatkala mana kamu bawa Islam, saat mana aku semakin hampir dengan Allah, kamu bawa Islam ini ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada seorang pun yang bersama dengan kamu ya Rasulullah, tak ada orang yang bersama dengan kamu ya Rasulullah. Kamu tolong kenang nama aku, Khadijah binti Khuwailid, tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tatkala mana kamu bawa Islam, habis harta benda kamu ya Rasulullah. Kamu tolong datang ke kubur aku ya Rasulullah, kamu gali kubur aku ya Rasulullah, kamu ambil tulang-tulang daripada kubur aku itu ya Rasulullah, kamu bawa ke pasar, kamu jual tulang-tulang tersebut, kamu gunakan daripada tulang-tulang, duit-duit yang kamu jual itu, kamu gunakan untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah." Rasulullah menangis teresa-esa. Allahu Akbar. Dekat nak meninggal dunia, ingat lagi tentang kerja-kerja Islam. Orang kita kalau dekat nak meninggal dunia agak-agak macam mana? Pegang tangan suami, "Ingat ya bang, jangan kahwin lain ya. Ingat ya bang, tanah hujung kampung tu jangan bagi pada